Satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 146 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Khamis, 6 Safar 1442 Hijrah, bersamaan dengan 24 September 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 146 orang. Kes 146 ialah seorang lelaki tempatan berumur 29 tahun yang baru tiba ke negara Brunei Darussalam dari India pada 18 September 2020 dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI 4112 tempat duduk 26J. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing setakat ini telah mengenal pasti 5 orang kontak yang mana 3 daripadanya telah disahkan negatif bagi COVID-19, manakala selebihnya masih menunggu keputusan ujian makmal. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini seramai 142 kes telah disahkan sembuh. Pada hari ini, seramai 428 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 6,014 orang telah pun menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 320 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 57,517 ujian. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan mengambil kira situasi COVID-19 di negara ini yang dalam keadaan yang terkawal, Menteri Kesihatan memaklumkan perubahan mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bermula pada hari Isnin 28 September 2020. Pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 28 September 2020 seperti berikut. Menaikkan aktiviti arcade dan taman permainan kanak-kanak indoor dan outdoor dari tahap kedua ataupun level 2 ke tahap ketiga, level 3. Menaikkan aktiviti kolam renang dari tahap ketiga ke tahap keempat, manakala aktiviti-aktiviti lain adalah tidak berubah. Bagi arcade dan permainan kanak-kanak, indoor dan outdoor, kapasiti peroperasian akan dinaikkan kepada 80% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Garis panduan bagi arcade dan taman permainan kanak-kanak tahap 3 akan dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Sementara itu, sukacita menarik perhatian orang ramai bahawa had perkumpulan ramai pada masa ini masih dikekalkan kepada 350 orang pada satu-satu masa, yang mana had ini adalah jumlah keseluruhan orang yang hadir di sesebuah acara, itu termasuk semua jemputan, ahli keluarga, penganjur, ahli jawatan kuasa, petugas catering dan sesiapa sahaja yang hadir di acara tersebut. Garis panduan bagi perkumpulan ramai telah dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan dalam kenyataan media yang sama turut menasihatkan orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan seperti mengimbas kod QR dan terus mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing ketika berada di tempat awam.
Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR Code ini kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Orang ramai adalah juga dikehendaki untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika kebersihan yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika merasa kurang sihat untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam ataupun majlis-majlis keramaian. Orang ramai khususnya para jemaah yang menghadiri sembahyang fardu Jumaat adalah sekali lagi diingatkan bahawa memakai sungkup muka ataupun face mask adalah dimestikan ketika berada di dalam kawasan masjid sebelum dan selepas mendirikan sembahyang, di samping membawa tikar sejadah sendiri dan mengimbas kod QR apabila memasuki masjid, surau ataupun balai-balai ibadat. Sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Menteri Kesihatan juga menjelaskan sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 dari bulan Jun hingga sekarang, sebanyak 891 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara dengan 540 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun. Kesalahan yang sering dilakukan ialah pengendali makanan yang tidak memakai sungkup muka semasa bekerja. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Kementerian Kesihatan juga ingin mengumumkan kepada orang ramai yang ingin membuat pembayaran ujian SARS-CoV-2 atau ujian swab bagi perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam. Pembayaran tersebut bolehlah dibuat secara atas talian melalui link seperti yang tertera di skrin. Untuk makluman, dalam masa 7 hari sejak ia mula dibukakan, sebanyak 47 pembayaran telah pun dibuat secara atas talian. Aplikasi BruHealth yang digunakan pada masa ini adalah sebagai platform respon pandemik dan penglibatan penduduk yang akan memudahkan Kementerian Kesihatan membuat pengesanan kontak jika berlaku penularan virus di negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, berkata beberapa ciri baharu akan ditambah ke dalam aplikasi tersebut, antaranya mengemaskini beberapa rekod peribadi kesihatan pengguna. InsyaAllah, aplikasi BruHealth ini akan menambah lagi beberapa ciri baru. Antaranya adalah seperti rekod peribadi kesihatan dalam talian ataupun online personal health records, perjanjian hospital dalam talian ataupun online visit appointment, dan konsultasi secara video dalam talian ataupun online video consultation. Ciri-ciri baru yang dibuat secara digital ini akan dapat membantu masyarakat di negara ini untuk mengetahui sejarah kesihatan bagi memperkesankan lagi dalam pengurusan kesihatan masing-masing. Dalam adanya platform seumpama ini, ianya membolehkan pihak kerajaan bermanfaat big data
dan artificial intelligence ke arah usaha untuk membantu Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak yang berkepentingan akan tahap dan status kesihatan warga negara dan penduduk di negara ini, di samping membantu dalam membuat ramalan kadar jangkitan, pemetaan sumber perubatan ataupun medical resource mapping yang membolehkan perancangan secara lebih berkesan, khususnya penyediaan prasarana bagi penjagaan kesihatan serta menyediakan polisi-polisi yang berkaitan dengan kesihatan awam di negara ini. Dalam hubungan ini, saya bagi pihak Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama yang berterusan dan bersepadu di antara pihak yang berkepentingan di dalam kerajaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan penlibatan sektor swasta iaitu Syarikat IT Protective Security Services Sendirian Berhad ITPSS, Syarikat Dynamic Technology Sendirian Berhad dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN dan EVIT Technology dalam sama-sama menjayakan projek yang berskala besar ini. Dukungan yang padu di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta di negara ini mencerminkan kesepaduan dan kesepakatan kita ni semua dalam menangani cabaran-cabaran khususnya wabak COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesihatan seterusnya menerangkan lebih lanjut mengenai beberapa ciri baharu aplikasi BruHealth seperti rekod peribadi dan kesihatan dalam talian perjanjian hospital dalam talian. Ciri-ciri baharu itu antara lain memberi peluang kepada pengguna untuk mengetahui sejarah kesihatan peribadi masing-masing. So, it's truly in the hands of pengguna. Jadi, ia punya informasi itu is in the control of setiap pengguna melalui BruHealth ini. Dan pengguna juga boleh membuat tempahan awal bagi mendapatkan perjumpaan dengan doktor tanpa perlu datang awal lagi ataupun nyatanya berabut-rabut slot untuk mendapatkan perjumpaan di hospital ataupun klinik-klinik kerajaan. Ianya dapat mengelakkan mereka daripada menunggu terlalu lama untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit yang mereka hadapi. Dan ada sebahagian juga boleh membuat temujanji secara video dalam talian. So ini di book pula, you book it in advance. So ada slot itu. This include allied health, bukan doktor saja, macam jumpa dietitian. You boleh berjumpa dengan dorang. Usually susulan pulang ni. Mula-mula usually still face to face. Buat suai kenal. Okay. Then susulannya then you can do a video consultation lah. Okay. And then seterusnya pembayaran pun boleh dibuat dalam talian untuk memudahkan mereka membuat perjanjian dalam talian itu. And however, this doesn't mean semua orang mesti membuat dalam talian. So ada dikhaskan saya slot itu misalnya 20 perjanjian untuk pagi itu, maybe 10 also reserve for talian, yang lain boleh still walk in dan sebagainya. Kerana ada orang mungkin sukar membuat pengurusan ini secara atas talian. Jadi the future of healthcare dengan penggunaan rekod peribadi dalam talian ini seperti yang saya terangkan tadi akan dilarkan ke semua hospital kerajaan dan klinik swasta. But buat masa ini ia akan mula diintroduce to satu pusat kesihatan dulu by next week, pusat kesihatan di Sengkurong. Okay, we gonna try it out lah for a month or so. Kalau ada masalah atau diperlukan lagi pembaikan dan sebagainya, dan akan dilaratkan secara berperingkat ke klinik-klinik yang lain.
Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, memaklumkan pengemaskinian garis panduan bagi acara sukan serta perkembangan tahap de-escalation bagi kolam renang bermula pada hari Isnin 28 September 2020. Bermula pada hari Isnin 28 September 2020, penganjuran pertandingan atau kejohanan adalah dibenarkan bagi 6 jenis sukan individu atau individual sport sahaja, iaitu badminton, squash, tenis, pingpong, sepak takraw dan golf. Ke arah itu, beberapa garis pandu hendaklah dipatuhi seperti berikut. Pertama, penganjuran adalah dihadkan kepada single match atau double match sahaja. Ke arah itu, pihak penganjur hendaklah menyediakan jadual perlawanan yang teratur bagi mengelakkan perkumpulan ramai dalam satu masa. Para peserta juga hendaklah meninggalkan fasiliti sebaik saja selesai perlawanan atau acara penyampaian hadiah. Kedua, seperti mana garis panduan bagi organisasi sport, pihak penganjur dimestikan untuk mendapatkan kebenaran bagi penganjuran pertandingan daripada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan seperti lazimnya, dan hendaklah turut menghadapkan perancangan langkah-langkah pengawalan COVID-19 selaras dengan garis panduan Kementerian Kesihatan semasa menghadapkan permohonan. Ketiga, kehadiran para penonton adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pihak penganjur hendaklah memastikan kehadiran semasa pertandingan adalah di tahap yang terhad, iaitu hanya kepada peserta, jurulatih, pengurus dan jawatan kuasa penganjur sahaja. Dan keempat, diingatkan kepada para penganjur dan peserta untuk sentiasa mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal, menyediakan dan menggunakan kod QR aplikasi BrewHealth bagi sebarang penganjuran, serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan semua pihak. Perkara kedua, peningkatan de-escalation dari tahap ketiga ke tahap keempat bagi kolam renang. Di bawah tahap keempat, kapasiti penggunaan adalah ditingkatkan dari 80% ke 100% serta tidak melebihi 100 orang dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti kolam renang. Garis panduan lain adalah sama seperti yang sedang dilaksanakan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menjelaskan kementerian tersebut menyambut baik semangat orang ramai untuk terus bersenam dan memelihara kecergasan masing-masing melalui pelbagai aktiviti fizikal dalam mempraktikkan cara hidup sihat. Statistik menunjukkan lebih 480,000 individu telah menggunakan fasiliti-fasiliti sukan sejak ianya mula dibukakan, di mana jumlah ini belum termasuk aktiviti mendaki bukit ataupun hiking dan berlari di kawasan terbuka. Walau bagaimanapun, dengan pengemaskinian garis panduan social distancing, diingatkan kepada orang ramai untuk tidak bersikap komplesen dan untuk terus mematuhi garis pandu yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Para penganjur turut mempunyai tanggungjawab untuk memastikan setiap garis panduan dipatuhi dalam sebarang penganjuran dan hendaklah mengambil langkah untuk memastikan keselamatan semasa menjalankan aktiviti ataupun perlawanan. Beberapa persoalan turut diutarakan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Nantikan laporannya dan bahan-bahan lain selepas petikan titah ini. Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan positif yang diperolehi terutamanya daripada sektor bukan minyak dan gas, antaranya pertanian. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua ketika menjawab soalan mengenai isu keluaran dalam negara kasar KDNK. Case of Brunei, we are very lucky to have this positive growth. So what contributed to this positive growth is mainly from the non-oil and gas sector. So we have seen
For example, in agriculture, it has shown a quite positive growth, but on services, it has come down. But what the major part of this growth came from the downstream oil and gas activity. That is where the Hengi project comes from. So as you know, the Hengi project started in full operation around the end of last year, and by this time they are already almost like in full swing. So that obviously compared to last year when we didn't have that production, so that showed the sort of significant increase. Of course, with the increase in economic activities in the country, we have also seen jobs being created. So we have, through Job Center Brunei, from the beginning of this year until today, we have seen about 4,500 jobs being created. So far, we only have managed to recruit about 2,300 or thereabout. So there are still 2,000 over jobs, vacancies out there. So we hope the sort of those who are still unemployed will try to take advantage of these vacancies available. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mengongsikan bahawa laluan hijau atau Green Lane adalah dikhususkan bagi mereka yang mengikuti essential travel sahaja. Green Lane was created for essential travels, so it is not for sort of general public for leisure travel and so on. So far, from the statistic that we have from Royal Brunei, from 1st of September until today, we have about 160 over people that left Brunei for Singapore. And for those traveling from Singapore to Brunei, we have about 115 a day about. Considering that there's, over this period of about 3 weeks or so, and every week we have 2 flights to Singapore these days. So on average, you're talking about maybe 20 over people each flight. But I suppose this is because of after months of so-called closing our border, so those people who need to travel started to travel, but I foresee this number could potentially come down. Berikutan kurangnya jadual penerbangan syarikat penerbangan diraja Brunei RB akhir-akhir ini, beberapa containment measure telah dilaksanakan. Berhubung langkah tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya menjelaskan. Letting go the foreign pilots. This is obviously something that we didn't like to do, but we are managing a business. So as you said, we are not flying as frequently as we used to fly. So definitely we have excess manpower, especially at the pilot level. So I think at the moment we are, seriously looking at cost management. So with this sort of retrenchment of foreign pilots is something that is inevitable. I think you are seeing this in many other countries. It's happening in all airlines, in fact. But I think that obviously will not solve the problem by itself. So we will just have to continue to look at other cost containment measures. I think we all know that international travel will not come back anytime soon, and some travel reports are saying it will take a few years before we get back to normal, if at all. So I think we need to be very careful about how do we manage our business from here on. So of course we appreciate the services of the foreign pilots over the years, but we're doing everything we can to continue to keep flying to whatever destination that we can. Today we continue to fly to Melbourne, Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong, and Manila, and so we are so we also have occasional flights to Hangzhou, for example, but those are mainly for just dedicated flights for certain group of people. But most of the time when we fly, we are just carrying cargoes. Yeah. So, but now that we have Green Lane with Singapore,
So we have slightly more passengers compared to the past. Menteri Kesihatan menjelaskan mengenai maklum balas yang diterima oleh kementeriannya berikutan dengan satu kes positif COVID-19 di Bintulu baru-baru ini. When he was found to be positive, we were informed about it as well. And when we did the investigation, he did transit, but he did not stop over. And when he arrived there, he only became symptomatic 4 days after his arrival in Bintulu as well. Menteri Kesihatan juga menjelaskan kementerian tersebut akan terus memantau keadaan jangkitan COVID-19 di Sabah. COVID-19 masih berleluasa everywhere, so we always monitor, especially our neighbouring countries. And seperti bis kita pun aware, Sabah the last 1 week alone lebih 500 kes. So we continue to monitor this to see whether we need to impose further restriction or not for people transiting through Brunei. But buat masa ni, we still just monitoring the situation. Selain memberikan bantuan yang diumumkan pada bulan April lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata, para pengusaha kecil juga tidak terkecuali menerima sokongan tambahan daripada pihak kerajaan. Deferment, I think we have about 200 over companies and involving maybe more than 2,000 employees. And then, of course, we give subsidies from April to June for those who are earning 1,500 and below. So we give 25% subsidy. That number of companies involved are more than 500, and employees involved are more than 5,000 people. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya mengongsikan pengembangan aktiviti yang dilaksanakan di Pulau Muara Besar. First phase, the investment involved about slightly over $3 billion, and so we have been talking about expansion into phase 2 for quite some time now. Of course, there are a lot of issues that we need to discuss to make sure that we can all agree before we go ahead with it. But I think we are quite close to it, so there are still a few issues here and there that we need to sort out. Tamu mingguan Satu Kampung Satu Produk Satu Kes Satu Pi, Daerah Tutong menjadi platform bagi mempelbagaikan kaedah pemasaran produk Satu Kes Satu Pi yang mampu menarik ramai pengunjung. Ia bagi memastikan permintaan pasaran produk berkenaan berterusan dan konsisten. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketiga ditemui pada majlis pelancaran tamu mingguan 1K1P pagi tadi, melahirkan harapan tamu mingguan tersebut akan dapat meningkatkan pasaran dan keboleh pasaran produk 1K1P terutamanya bagi pasaran domestik. Dengan kedudukan tempat ini, kita percaya ia akan dapat menarik minat ramai lagi pengunjung-pengunjung. Yang sebelum ini kebanyakannya mereka ini menjual produk-produk mereka di mukim-mukim ataupun kampung-kampung masing-masing ataupun melalui agensi-agensi tertentu, kerana ada yang sudah dapat menembusi pasaraya-pasaraya. Dan juga kita ada bekerjasama dengan Nova, iaitu satu tempat di Center Point dan satu lagi di lapangan terbang antarabangsa. Pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengambil langkah juga menjalin kerjasama dengan Bank Islam Brunei Darussalam, yang mana lebih daripada 36 peserta IKIP telah menyertai satu kursus yang akhirnya kita telah dapat mengenal pasti sebanyak 10
yang dapat produknya dinaik taraf untuk dimajukan, dan rancangan ini akan diteruskan, bukan saja memberi bimbingan kepada mereka mengenai dengan keusahawanan, cara-cara menjalankan perniagaan, tetapi juga untuk meningkatkan mutu produk mereka. Terletak di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong, Tamu Mingguan 1K1P juga mampu menjadi hub rangkaian perniagaan 1K1P. Di samping itu, ia juga mampu memperluaskan lagi peluang-peluang perniagaan yang mampu menyumbang kepada perkembangan kemajuan produk 1K1P yang lebih kondusif dan efektif. Dua 20 pengusaha 1K1P menyertai tamu mingguan ini terdiri daripada 17 pengusaha dari daerah Tutong, 2 dari daerah Brunei dan Mara dan seorang pengusaha dari daerah Belaid. Tamu mingguan 1K1P daerah Tutong dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Omar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelan Strategik bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC 2025 menetapkan sasaran bagi menubuhkan 3 perdagangan berkaitan dengan maritim dan pelabuhan baharu dalam sektor maritim dan pelabuhan menjelang tahun 2025. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam perutusannya sempena Hari Maritim Sedunia 2020. Bertemakan Sustainable Shipping for a Sustainable Planet, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, ia berkait rapat dengan agenda pembangunan yang mampan 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Agenda tersebut turut menyeru bagi tindakan bagi penduduk dunia, planet dan kesejahteraan bagi melindungi bumi. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, terutama dalam bidang maritim dan perkapalan, perkara tersebut bermaksud mengembangkan strategi untuk membina pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, ia juga mewujudkan peluang pekerjaan dan memastikan keselamatan bagi semua. Justru adalah perlu bagi kita membuka rantaian bekalan semasa pandemik COVID-19 dan pemulihan daripadanya. Dalam memastikan keselamatan bagi semua, piawaian keselamatan yang tinggi dalam pengangkutan merupakan objektif utama di bawah MTIC 2025 dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD bertujuan untuk melaksanakan tindak balas yang telus dan berkait rapat dan penemuan audit oleh Pertumbuhan Maritim Antarabangsa IMO menjelang 2025. MPABD dengan kerjasama agensi-agensi yang berkaitan ketika sedang menangani pelbagai isu dalam menyediakan maklumat seperti amaran cuaca dan maklumat keselamatan maritim, memastikan keselamatan kru kapal dengan menggunakan teknologi canggih yang akan menyediakan platform secara berkesan bagi perhubungan dan tindak balas dalam sebarang kecemasan. Sempena ulang tahun ke-90 Hari Kebangsaan Arab Saudi, Kedutaan Kerajaan Arab Saudi di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi. Majlis berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan disusuli dengan doa selamat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Imad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Tuan Yang Terutama Syekh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, dan Tuan Yang Terutama Salah Mubarak Muslih Al-Mutairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara ini.
Kempen menderma darah di negara ini melangkah setapak lagi ke hadapan dengan pelancaran aplikasi telefon bimbit Blood Card. Aplikasi tersebut diperkenalkan bagi memudahkan pendermaan darah dan meningkatkan kesiapsiagaan menangani risiko kekurangan bekalan darah sekaligus mempromosi ekosistem pendermaan darah yang berdaya tahan. Pelancaran aplikasi tersebut diadakan di iCenter Kampung Anggrek Desa pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Lailawati Haji Jumat, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Aplikasi telefon bimbit Blood Card adalah bagi menyokong wawasan negara 2035 bagi kualiti kehidupan yang lebih baik. Pelancaran ini menandakan kempen derma darah selama 3 bulan bermula hari ini sehingga 24 Disember depan. Kempen anjuran Next Cloud Teknologi Sendirian Berhad disokong oleh Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad, Darussalam Enterprise, pihak berkuasa bagi industri teknologi infokomunikasi AITI, Shogun Media, Mudassir, Koleksi Husna, Ideal Food Industry Sendirian Berhad, Ridah Sports Sendirian Berhad, Field and Chatrama. Beberapa buah pertubuhan juga menyokong kempen tersebut termasuk Green Brunei, Majlis AIDS Brunei Darussalam, Brunei Chevening Youth Forum dan Majlis Belia Brunei. 24 peserta daripada Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDP SGO pagi tadi mengadakan lawatan ke beberapa organisasi bukan kerajaan di daerah Temburong. Lawatan seumpamanya bertujuan bagi melengkapkan pegawai-pegawai kanan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan agar menjadi lebih inovatif dalam memahami proses dan cabaran pengubalan dasar. Lawatan bermula di Dewan Muafakat Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar bagi mendengarkan taklimat mengenai Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong dan taklimat dari Pusat Bahagia Temburong. Rombongan seterusnya mengadakan lawatan ke Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong di bangunan Kompleks Bumi Putra Pekan Bangar. Rombongan juga meninjau Pusat Bahagia Temburong Program Pembangunan Eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Universiti Teknologi Brunei yang bertujuan meningkatkan kapasiti kepimpinan dan kewibawaan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Di samping itu, program ini juga akan dapat membaharui tekad dan azam peserta-peserta program kerana usaha untuk menangani cabaran dalam perkhidmatan awam. We can see macam warga-warga emas apa semua itu that they have banyak lagi contribution that they can provide apa semua itu and barangkali durang itu pun they have the experience and as well they have the wisdom untuk memperkembangkan lagi masyarakat apa semua itu jadi. Kualiti pendidikan impak tinggi terhadap kemajuan dan kejayaan sesebuah negara antara penekanan dalam tema sambutan Hari Guru ke-30 iaitu pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang membawa kepada pelbagai inovasi dalam bidang pendidikan bagi membentuk generasi berpengetahuan dan berkemahiran yang akan menyumbang kepada pembangunan negara. Pendidikan berkualiti bukan sahaja diukur berdasarkan prasarana pendidikan, akan ia juga dilihat dari aspek kualiti guru itu sendiri bagi melahirkan pelajar yang lebih cemerlang dalam bidang akademik dan co-kurikulum. Dan sesuai juga dengan perubahan arus global yang dinamik. Pendidikan berkualiti juga dapat dilihat dari sudut gurunya ataupun seorang pendidik yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dan juga profesional. Dalam inovasi pendidikan bagi kecemerlangan pelajar, kita dapati bahawa pelajar-pelajar perlu ada pengetahuan baru dalam aspek pendidikan. Dalam pendidikan ini banyak pembaharuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan mengenai SPN 21. Bersempena sambutan Hari Guru ke-30, sekolah-sekolah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugaba telah mengadakan majlis doa kesyukuran yang diadakan di sekolah, maktab dan pusat masing-masing.
Majlis seumpamanya merupakan sebahagian daripada kegiatan-kegiatan keagamaan bersempena dengan sambutan Hari Guru yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan untuk memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada guru-guru yang telah mendidik pelajar-pelajar untuk menjadi seorang yang berjaya di samping mengeratkan hubungan antara guru dengan pelajar itu sendiri. Sambutan Hari Guru disambut pada 23 September setiap tahun bagi mengambil sukut sempena ulang tahun Hari Keputeraan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin sebagai mengenang jasa bakti almarhum terhadap kemajuan pendidikan di negara Brunei Darussalam. Sambutan ini juga adalah sebagai usaha untuk mempertabatkan kerjaya perguruan yang banyak menyumbang kepada pembangunan kapasiti tenaga manusia di negara ini. Sementara itu, Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setia Diraja Kupang juga mengadakan sambutan Hari Guru petang tadi. Majlis diisikan dengan bacaan tahlil, surah Yasin dan doa. Semasa majlis ini, para pelajar tahun 5 telah menghasilkan kad digital ucapan Hari Guru menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint yang dihantar melalui email kepada guru-guru mereka. Selain ucapan, pelajar-pelajar tahun 3 di sekolah berkenaan juga menghasilkan kraft tangan menggunakan stik aiskrim. Pengorbanan seorang guru dalam mendidik anak bangsa memang tidak ternilai harganya. Guru sanggup berkorban semata-mata ingin melihat anak muridnya berjaya dalam pelajaran. Pewarta RTB Hazimah Jalil mengongsikan pengorbanan salah seorang guru yang tidak mengenal masa dan tenaga semata-mata ingin melihat anak didiknya berjaya. Dari rasa tanggungjawab dan kasih kepada anak murid-muridnya, Zulfadli, salah seorang guru di Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy Temburong, mengadakan kelas tambahan bagi 6 anak muridnya yang mencapai keputusan di antara 30 dan 49% dalam pembelajaran. Inisiatif ini telah mula dilaksanakannya sejak tahun 2011 tanpa mengharapkan sebarang imbalan. Murid-murid berkenaan mengikuti kelas tambahan bermula pada pukul 7 malam hingga 9 malam. Saya memang gembiralah dengan menjadinya seorang pendidik ini kerana ia telah memberikan saya satu pengalaman yang sangat berharga di mana saya boleh mendidik anak-anak bangsa kita ni untuk menjadi orang yang berjaya. Didikan dan asuhan ini untuk anak-anak program anak angkatan ini ialah untuk mereka lebih kata orang bertanggungjawab, berdisiplin dan juga berdikari. Beberapa anak murid yang mengikuti kelas tambahan yang diberikan oleh Zulfadli mengongsikan pengalaman masing-masing. Saya mahu target 5A. Saya punya pelajaran semakin meningkat. Saya bangun dan sembahyang subuh, jemaah. Lepas itu kami pergi sekolah. Cikgu ajar kami disiplin dalam pelajaran. Pembelajaran saya di sekolah makin meningkat. Sebelum mulakan pelajaran, kami akan melakukan solat maghrib. Lepas tu baru start belajar. Lepas masuk waktu isya lagi, kami sembahyang. Lepas tu belajar. Semua guru pasti menaruh harapan yang tinggi kepada murid masing-masing. Begitu juga dengan Zulfadli. Menurutnya, ilmu yang diberikan oleh para guru bukan hanya boleh digunakan untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan, namun ia juga boleh diterapkan dalam kehidupan. Laporan Hazimah Jalil untuk Berita RTB. Guru bukan sahaja berperanan besar dalam melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, tetapi juga disifatkan sebagai penjana kecemerlangan sistem pendidikan. Justru sewajarnya kita mengenang, menghargai jasa dan pengorbanan guru. Saya sayang cikgu kami. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami. Selamat Hari Guru. Jasa cikgu tidak kami lupa. Selamat Hari Guru. Terima kasih guru. Jasa guru tetap kami kenang. Selamat Hari Guru. Guru menjadi sinar saya untuk mencari jalan dan landasan masa depan saya. Terima kasih guru.
Begitu besar penghargaan dan amanah yang terletak di bahu guru-guru dan kerana itu mereka menjadi insan yang terpilih. Selamat Hari Guru. Saya mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar saya di sekolah ini. Saya doakan semoga guru-guru saya sentiasa sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Jasa guru akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Selamat Hari Guru. Saya amat berterima kasih atas jasa guru-guru yang bekerja keras dan tidak berputus asa dalam mengajar kami. Pusat Pengkajian Borneo (PEN Borneo) ditubuhkan pada 31 Januari 2013 berfungsi sebagai sumber rujukan dan penyelidikan mengenai sejarah Borneo, menyebarkan penerbitan Brunei ke seluruh Borneo, menjalinkan hubungan kerjasama penyelidikan dan mengumpul bahan-bahan di Borneo dengan penyelidikan lain untuk memelihara warisan sejarah Brunei daripada hilang. Pagi tadi, Pusat Pengkajian Borneo menerima rombongan lawatan daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Semasa lawatan, 26 mahasiswa dan mahasiswi dari program Sarjana Muda Tahfiz dan Qiraat di bawah Fakulti Usuluddin Yunisa diberikan taklimat mengenai koleksi manuskrip PEN Borneo dan asas pemeliharaan rekod manuskrip. Rombongan juga berkesempatan meninjau naskah-naskah manuskrip mushaf yang disimpan di pusat berkenaan di samping menambah ilmu pengetahuan tentang manuskrip secara umum dan manuskrip Al-Quran secara khusus. Rombongan diketuai oleh Dr. Ahmad Baha bin Mokhtar, pensyarah Fakulti Usuluddin Yunisa. Lawatan juga diisi dengan aktiviti soal jawab mengenai sejarah Brunei yang dikendalikan oleh Pegawai Sejarah Pusat Pengkajian Borneo.